الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. Yang saya hormati pemirsa, teman kita, ahli jawatankuasa surau, khususnya jemaah-jemaah yang dikasihi sekalian. Pertama sekali kita rapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Kita selesai solat Jumaat Maghrib sebentar tadi. Moga-moga amalan yang kita lakukan catat amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya nikmat iman dan Islam yang digunakan Allah untuk kita. Semoga nikmat dan Islam ini berkekalan sehingga akhir hayatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah kita sambung pada malam ini. Sepatutnya malam Jumaat lepas, mohon maaf tidak dapat hadir pada malam tersebut. Silap communication dengan tuan imam kita ya. Sorry ya. Minta maaf lah. Jadi untuk meneruskan juga kita punya agenda surah yang akan disambung pada malam ini, iaitu surah An-Nazi'at, pasal ayat yang ke-27 hingga 33 dulu. An-Nazi'at, kita buka aplikasi kita Al-Quran, surah An-Nazi'at ayat 27 hingga 23. Baik, saya baca kemudian ikut. Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Sadaqallahul Azim. Jadi ayat yang ke-27 hingga 33. Baik, kita maksudkan ayat ini, a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Yang bermaksud, apakah kamu yang lebih sukar diciptakan ataukah langit yang dia bangunkan? Rafa'a samkaha fasawwaha.
Rafa'a artinya ditinggikannya, samkaha iaitu letaknya, lalu disempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, dan digelapkannya malamnya dan diterangkannya siangnya. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi itu pun sesudah itu dia datarkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dikeluarkannya, yakni bumi tadi, daripadanya airnya dan rumput-rumputnya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung pun dia pancangkan dia. Mata'an lakum wa li an'amikum, bekalan bagi kamu dan bagi ternak-ternak kamu. Ayat 27 hingga 23 ini berkisar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan ciptaannya kepada kita. Bila kita baca ayat ni, sudah tentunya ada rasa kegeringan dalam diri kita, di mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, segala puji bagi dia, maha suci bagi dia. Penciptaannya begitu begitu tidak pernah sekali-kali pun boleh merosakkan sesuatu yang ada di muka bumi, kecuali yang merosakkan itu adalah tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Allah tidak merosakkan, yang merosakkan ialah telah zahirkan kerosakan di muka bumi ini, di lautan dan di daratan. Dengan apa? Kasabat aydin nas, kenapa manusia-manusia yang usahakan dirinya. Di manusia sendiri yang merosakkan bumi ini, sehingga bumi ini dirosakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, dulu kita telah terangkan sebelum ini ayat-ayat ini daripada 1 hingga 26. Penciptaan tentang Allah Subhanahu wa taala di mana malaikat mencabut nyawa. Kisah yang kedua pula ialah tentang Nabi Musa berhadapan dengan satu raja Fir'aun laknatullah. Disebutkan cerita Musa menghadapi Fir'aun dengan berbagai-bagai tentangan. Akhirnya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan Kulzum, lautan merah. Maka di penutup di akhir cerita Fir'aun ini, supaya dijadikan Fir'aun ini meletakkan dirinya sebagai Tuhan, kemudian dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadikan satu ibrah kepada kita yang duduk di belakang. Artinya kita yang ada di zaman sekarang ini melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya, setinggi mana pangkatnya, setinggi mana kedudukannya, betapapun kaya dia, betapapun dia mempunyai kekuasaan kerajaan yang besar, Allah Subhanahu wa taala lagi yang maha besar, yang maha berkuasa, akan menghancurkannya. Kullu syai'in halik illa wajhullah. Setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini, sama ada kekayaan, kekuasaan dan juga kemewahan, halik, akan semuanya hapus, hancur. Illa wajhullah, melainkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai ibrah pada kita, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ayat selanjutnya, yang ayat yang ke-27 ini, iaitu a'antum asyaddu khalqan alis sama'u banaha.
Kalau kita nak baca Quran ni, satu-satu hurufnya dia 29 huruf hijaiyah tu, berlain-lain makhraj. Kan? Kalau lari kita mana makhraj, maka kesalahan akan berlaku. Bacaan kesalahan akan berlaku. Contohnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu ada kesalahan besar berlaku, Fatihah tidak sah. Mustaqim itu beza. Bila kita sebut mustaqim, maka dia punya makhraj, lidah kita pergi tempat lain, menjadi kesalahan yang besar. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita lari daripada belajar Al-Quran Karim. Jadi makhraj huruf walam hadha lisan Arabiyyun mubin. Itu adalah lisan Arab yang nyata, lisan Al-Quran Karim. Itu Rasulullah SAW, aku bangga dengan Arab kerana aku dia orang Arab. Al-Quran bahasa Arab, syurga bahasa Arab, dan aku bangsa Arab, kata Nabi SAW. Jadi begitu, maka kita disuruh baca sebaik-baik. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kalau kita baca iyyaka na'budu, lidah kita pergi ke belakang, itu bukan dal. Dal tu mana? Dal tu letaknya di antara gusi dan gigi, gunting atas. Iyyaka na'budu, tiba-tiba kita baca belakang, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Itu kesalahan besar, tuan. Bukannya huruf dal. Maka itu perhatian kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita supaya kita afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mentadabbur atau belajar membaca Al-Quran Karim, atau hati kamu yang lalai, kata Allah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, ayat yang ke-27 ni, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu yang lebih suka diciptakan atau ke langit? Bagi Allah SWT pertanyaan kepada kita, adakah lebih sukar, kamu lebih sukar diciptakan, kita inilah, ataupun langit lebih sukar diciptakan? Kan? Sedangkan kita sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit dah diciptakan dulu. Langit tidak pernah pula dia mengadu sesuatu diciptakan manusia, kan? Sebab langit yang kita duduk sekarang ni pun memberi penghidupan kepada kita. Malam digunakan malam dan digunakan siang untuk kehidupan kita. Malam kita berehat, liyaskunu ilayha, supaya kita berehat. Siang supaya kita mencari rezeki. Kursiru fil ard, kemudian kita berjalan di muka bumi. Kita mencari rezeki di waktu siang hari, di malam kita berehat. Jadi satu pertanyaan yang tepat sekali buat kita untuk menghisapkan kita sebagai manusia yang ada sifat kesombongan. Mana yang lebih sukar menjadikan manusia dari tanah, dari darah, dari mani, lalu diterkandung di dalam rahim selama 9 bulan itu, dan juga dilahirkannya jika dibandingkan dengan menjadikan langit. 9 bulan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rahim. Kemudian kita dilahirkan. Apakah ianya sukar bagi Allah? Tidak. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan bagi Allah yang demikian itu adalah sangat mudah baginya. Tak susah, tuan. Ciptaan langit dulu, kan? Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Ingat tak, ini 30 Muharram dah ni. Esok dah masuk bulan Safar, kan? Para penceramah ayat yang menyatakan tentang Ash'urul Hurum. Inna iddatash shuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Allah SWT berfirman, sesungguhnya bilangan
bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Kan? 12 bulan. Mula daripada bulan apa? Muharram kan? Kita bulan Islam kadang tak ingat kan? Kita yang kita lancar apa? Januari, Februari, Mac lancar. Tapi bulan Islam tak lancar. Lepas Muharram tak ingat dah. Lepas apa? Tak ingat dah. Dan itulah di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah. Dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dalam kitabnya. Di mana yauma khalaqas sama, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan langit dan bumi. Dalam keadaan beberapa bulan itu dia sesuai dengan penciptaan langit bumi, 12 bulan. Bulan ni bulan apa ni? Muharram. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Haramkan apa? Diharamkan berperang. Diharamkan berperang. Orang-orang Arab pun tahu itu bulan haram, diharamkan berperang. Orang Arab jahiliah, orang Arab kafir, mereka tidak juga melakukan peperangan di bulan tersebut. Allah telah meletakkan 4 bulan haram. Nabi kata di antara itu ada yang mengikuti 1 bulan yang selang di antara Jamadil dan Sya'ban, di antara Jamadil akhir dan Sya'ban, itu Rajab. Kan? 4 bulan itu diharamkan. Dan 4 bulan yang diharam itu, kalau orang melakukan kebaikan, amalan yang baik, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjaran tu. Sebab itu kita macam bulan Muharram ni kan, kita disuruh berpuasa. Apa hikmah puasa ni? Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan, puasa Ramadan adalah bulan aku kata Allah, iaitu Muharram. Kita ada tak puasa sunat baru ni? Ibrah cerita Ibrah kita dalam Muharram selama ni. Ada tak kita puasa 9, 10, 11 Muharram yang lepas, ataupun 10 atau Syuhara gitu kan? Juga Isnin Khamis. Bila Ibrah dalam bulan Muharram ini kita lakukan kebaikan yang melipat ganda, kita akan berusaha kepada bulan yang lain. Sepertinya puasa Isnin Khamis, puasa putih, puasa Nabi Daud. Kalau kita mampu, insya-Allah mampu Isnin hingga Khamis. Dalam bulan yang haram itu juga Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita menyeru supaya jangan berlaku benda-benda maksiat dalam bulan Muharram. Kenapa? Buat baik je, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Kalau katakan 1 dapat 2, kalau kata 2 dapat 4. Begitulah lipat ganda Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan kepada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardi, di mana diciptakan langit dan bumi. Mana lebih dulu? Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit lebih dulu. Kan? Apabila langit-langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan galaksi-galaksi yang lain. Termasuklah bumi. Bumi adalah salah satu galaksi, dia bukan galaksi dia di antara galaksi yang lain. Bumi ini kalau dilihat seperti pasir saja. Kalau lihat daripada atas, seperti kita naik kapal terbang. Kita naik sikit, kita tengok bawah, kecil je rumah-rumah yang ada, bangunan yang besar. Kalau padahal kita tengok kan, bangunan itu besar, tapi bila dah ke atas tengok kecil je. Pokok besar, pokok jadi kecil je, hijau je. Itulah keadaannya. Bumi kita yang kita lihat daripada galaksi-galaksi yang lain. Lebih besar, beratus kali ganda, beribu kali ganda. Dia punya besar daripada bumi kita ni, kecil. Okey, tuan-tuan hadirin dan sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan lagi rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bahawasanya ditinggikannya, letaknya lain dan disempurnakannya. Ianya binaan langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi mana manusia tidak akan dapat mencapai ketinggian langit. Langit yang ada yang kita lihat ni adalah langit yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di Isra' Mi'rajkan sampai langit ke 7. Begitu jauh sekali ya. Terutama yang ada yang kita lihat bintang kecil-kecil tu, ya, kata ahli penafsir, ahli bersejarah, pengkaji bintang itu yang kecil, kita tengok kecil tu adalah lebih besar daripada bumi kita. Itu kecil. Berapa banyak bintang di atas tu. Itulah Rasulullah SAW naik. Itu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jauh lagi. Satu hari semalamnya. Sampai semalam Rasulullah SAW. Mana yang kata nak percaya? Kan? Lagi nanti mereka tak ada dapat hidayah, mana nak percaya? Tetapi orang beriman yakin dan percaya Rasulullah SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit yang ketujuh. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Kemudian Allah tinggikan tempatnya, fasawwaha, ya. Kemudian wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan digelapkannya malamnya dan diterangkannya siangnya. Ya. Digelapkan malamnya dan diterangkan siangnya. Digelapkan iaitu ketika bumi telah melalui putarannya yang tetap mengelilingi matahari dan matahari dalam garisnya sendiri. Bumi kita yang gerak dan mengelilingi matahari. Dia macam itulah matahari kan. Kalau kita belajar falak, orang falak pakar lah. Orang falak ni dia sangat pakar. Keadaan bumi dia keliling matahari, bumi ini waktu ni sekian-sekian hari bulan. Kita nak menggunakan falak untuk bercucuk tanam sekian bulan, hari dan bulan. Saya pernah khusus falak, dulu khusus falak. Falak dalam kehidupan manusia. Falak dalam kehidupan manusia. Dia ceritakan kalau kita nak bertanam, dia kata dalam bulan tersebut 21 ke atas. 21 bulan Islam. 21 bulan Islam tanam. Itu memang subur tentu. Dia cakap. Tapi kalau kita tanam sebelum tu, dia tak menjadi, tak apa menjadi. Sebab apa? Galiannya berubah. Galian yang ada dalam tanah tu, bila hujan turun, dia akan menyuburkan tanah tu. Hujan yang pertama pada 21 hari bulan Islam tu. Gitu ya. Begitu juga orang-orang yang nak ke laut. Orang yang ke laut, dia tengok bulan. Dia tengok bulan hari berapa. Tengok sekarang ada dalam almanak kita kan. Kita lihat hari tersebut ikan akan, air akan menjadi apa yang kata, suam-suam kuku tu. Itu banyak ikan. Ya memang betul. Kalau kita masa saya dekat khusus falak di Melaka tu, dekat Melaka tu kan, atas tu dia tengok dekat nak maghrib tu ramai orang cari apa nama ni, udang. Lepas tu pensyarah tu beritahu, penceramah tu beritahu, tengok sana tu, itu udang banyak tu, dia kata. Kalau nak beli udang, beli tepi tu. Ramai orang beli udang tu, dia kata. Memang waktu maghrib, itulah masalahnya. Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, tak sembahyang dah. Dia ramai yang cari udang bawah tu. Dia tak sembahyang dah. Kan? Kerana waktu tu udang banyak. Udang banyak tentu. Bila kita pergi ke daerah lepas maghrib, tengok memang banyak udang. Udang saja. Waktu ni memang berlakunya cuaca, keadaan apa nama tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan cuaca, keadaan yang baik untuk kehidupan manusia itu. Jadi dikata dan diterangkannya siang hari, yakni ujung putaran yang tetap dan teratur bumi itu mengelilingi matahari. Di malam hari terasa pembahagian waktu sejak senja, lalu hilangnya syafaq yang merah. Kan? Waktu maghrib
Maghrib, bila hilang maghrib masuk isya. Kemudian waktu pagi siang harinya terasa permulaan pagi, waktu duha. Waktu tengah hari, waktu asar, petang hari dan senja. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi gitu kan. Waktu pagi, waktu duha. Waktu duha bila matahari dah naik lah. Waktu tengah hari pukul 1 bila matahari sudah berada di kepala kita. Dan waktu asar apabila dia condong dah, waktu asar condong matahari itu dah terlebih. Kemudian waktu senja apabila dia matahari tenggelam. Dia punya syafaq. Dan kemudian wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi itu pun sesudah itu dia datarkan. Didatarkannya. Maksudnya ialah sesudah itu Allah Ta'ala mengatur langit dengan ruang angkasanya, dengan cakrawalanya, maka Allah pun mulailah mendatarkan bumi. Mendatarkan bumi artinya bukanlah semata-mata datar, melainkan datar untuk dapat didiami oleh manusia. Bumi ini didatarkan untuk didiami manusia. Dengan memahami ayat ini, dapatlah kita menyimpulkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan terlebih dahulu seluruh alam dan kemudian ia barulah menyediakan tempat bagi manusia di muka bumi. Bila Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, penyayang, Maha Pemberi, berkuasa, diciptakannya dulu keperluan-keperluan ini supaya manusia dapat duduk di muka bumi ini dengan selamat dan juga dengan selesa. Diciptakannya gunung ganang, diciptakannya laut, sungai, pokok-pokok dan sebagainya. Itu benda untuk keperluan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat zaman dulu kan, zaman dulu ni keadaan dia tak seperti mana cuaca kita ni. Cuaca zaman dulu ni kita rasa keselesaan dia lain. Sekarang segala ekosistem kita banyak berubah. Dari segi pokok-pokok sudah ditebang, gunung ganang sudah ditarah dia semua. Maka sebab benda tu, gunung itu adalah bermain angin. Bila dah ditarah bukit bukau, maka angin akan mudah meniup berlakunya taufan dan sebagainya. Ini memang berlaku ke dalam bumi. Manusia semakin ramai, bumi bertambah sempitlah kan. Dan kita pun rasa dalam kehidupan kita sejak bila tak terasa pula, terasa setahun dah. Ini dah bulan 8 dah, bulan 9 lagi dah nak masuk habis dah tahun 2022. Dah habis dah tahun 2022. Dan itu Rasulullah SAW menyatakan di zaman kita ni berlaku setahun. As-sanah kasyahr wa takun asy-syahr kal jum'ah wa takun al-jum'ah kal yawm wa takun yawm kas-sa'ah wa sa'atu kadatun minan nar kadarutatin minan nar. Artinya Rasulullah SAW yataqarrab az-zaman kan. Jadi kita hampir kepada satu zaman ni, zaman kita ni yang setahunnya rasa apa? 1 bulan. Sebulan rasanya seminggu. Kal Jumaah, Jumaah kal yaum. Dan 1 minggu rasanya macam 1 hari. 1 hari macam 1 jam. 1 jam macam 1 sa'ah. Wa sa'atu kadadatu minan. Seperti percikan api neraka. Tahu-tahu dah 2003 nak masuk ni sekejap ni. Berlaku ni sebab apa? Kesedaran, kena kesibukan manusia, kesibukan sana sini mencari kehidupan, tanpa dia tidak merasai bahawa keadaan semakin dekat kan, semakin cepat bagi dia, dekat dan cepat. Itu putaran bumi macam biasa je. Allah SWT kena putar bumi macam mana, bukan dia cepat macam mana. Kena kita terasa bahawa cepatnya kan. Tahun 1990 lebih, 90-an kita mula-mula dulu macam mana, rasa muda lagi, tahu-tahu dah tua dalam ni, tak terasa dah 30 tahun. Dah 30 tahun. Allah, adakah kita sempat lagi nak berjumpa dengan umur setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi ni? Macam umur saya 58,
sampai ke 10 tahun lagi. Allahu alam. Rasulullah kata 60 70. Masa dekat, wallahu alam. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu bilakah di bumi manakah kita akan mati. Itu terpulang kepada ila ajalin musamma, sehingga satu masa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tuan hadirin yang sekalian, dan bumi itu pun sesudah itu didatarkan supaya kita dapat hidup di atas muka bumi itu. Tapi di negeri kita Malaysia ni ada gunung ganang, ya. Ada bumi yang tak ada gunung ganang, seperti mana di Kamboja. Tak ada bukit, tak ada gunung. Untuk pergi Kamboja, mana ada bukit, tak ada gunung. Itu kalau air naik, habis satu negara naik. Kita ada lagi naik atas bukit. Tapi itu sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dan langit malam dan siang ni, ya, ada lebih besar daripada kita diciptakan manusia itu sendiri. Tetapi kita manusia ini sendiri yang tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lagi, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian dikeluarkan daripadanya air dan rumput-rumputnya. Apa maksud dikeluarkannya? Yakni dikeluarkannya daripada bumi itu air-air. Kalau tak ada air, manusia tak boleh hidup. Kena ada air. Kalau terlebih air, masalah juga. Ya, berlaku banjir dan sebagainya. Seperti hujan yang lebat dan sebagainya, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banjir itu juga adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banjir itu supaya kita dapat merasai kesusahan, menikmati selain pada nikmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesusahan pun kena rasa juga. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami ujikan kepada kalangan manusia ni. Kalau ujikan manusia ni bisyai'in, dengan sesuatu yang menakutkan, khauf minal ju' dan yang kelaparan, takut lapar, minal ju', khauf wal ju', ya. Kemudian dikurangkan segala tanaman-tanaman, dirosakkan dan sebagainya. Kenapa? Kena banjir dan sebagainya. Kalau marahlah apalah. Supaya apa? Supaya kita wabasyiris sabirin, dikabir kabar kepada gembira orang yang bersabar. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar saja yang mengetahui dengan keimanan yang ada, dengan sabar, supaya ujian ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Tuan hadirin yang dirahmati sekalian, wal jibala arsaha. Dia kata, dan gunung-gunung pun dia pancangkan. Gunung-gunung tu dia pancangkan. Maksudnya sebagaimana yang telah diketahui, ya. Sebelum ayat-ayat ini pun ada yang menyebut wal jibal autada, wal jibala autada, dan gunung-gunung yang dipancak kuat, autada. Kemudian gunung itu pun dia menghalang daripada tiupan angin yang kuat, dan gunung itu juga mendatangkan oksigen yang segar. Itu gunung, ya. Dia kata faedah gunung ialah menjadi pancang, menjadi peneguh bagi bumi. Dengan adanya gunung-gunung teratur bumi menerima turunnya air hujan. Ada yang menyelinap ke dalam bumi menjadi persediaan air beratus ribu tahun, dan ada yang mengalir di luar bumi menjadi sungai. Itu peranan gunung. Peranan gunung ialah dia sebagai peneguh bumi. Yang saya kata tadi, ya, kalau berlakunya gempa bumi, gunung penyelamat, kan? Gununglah dia menyediakan. Lain pada gunung berapi, kan? Gunung berapi meledakan tu. Itu salah satu daripada sifat-sifat api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, gunung berapi. Itu yang ada yang ditunjuk oleh Allah tu cuma sedikit saja. Rasulullah kata itu percikan saja. Bagaimana pula di akhirat esok?
Bagaimana api neraka lebih dahsyat daripada itu. Hatta tubuh badan kita sendiri jadi pembakar api neraka. Kalau Allah api neraka kan, tubuh badan manusia menjadi bahan api neraka sendiri. Kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum, maksudnya ialah bekalan bagi kamu dan bagi ternak-ternak kamu. Adanya air mengalir dan rumput-rumput. Rumput-rumput itu untuk tadi adalah untuk makanan ternakan. Makanan ternakan rumput-rumput. Allah sediakan juga untuk rumput-rumput yang makan, seperti kalau lembu dia makan rumput pun yang tertentu rumput yang segar untuk makan. Lepas itu kita tengok rumput-rumput yang dimakan oleh lembu yang teratur dengan rumput dia segar. Baru di apa nama ni, di PM ni kan, apa nama ni, besar lembu tu 30 kg harga dia. Besar lembu tu. Rupa-rupa dia bagi makanan yang betul-betul hak makanan lembu tu. Dia tak bagi sebarang lembu kampung macam kita ni makan ikut dia. Taklah gemuk macam tu kan. Tetapi yang ni lembu Asian punya, masya-Allah, dia bagi makanan rumput yang dah ditentukan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada lembu rumput yang sesuai untuk dia makan. 30 kg lembu tu, berat ni, besar ni. Ya. Tuan-tuan pergi apa nama di PM baru ni kan, apa nama tu, Maha tu banyak lembu tu kan. Tapi bila dia tanya, dia makan lembu, Allah, makanan dia memang bukan makan yang semama lah kan. Dia makan memang khas, rumput yang khas yang dia bagi. Mata'an lakum wa li'an'amkum, bekalan bagi kamu dan bagi ternak-ternak kamu. Rumputnya untuk binatang ternak, sayurnya dan buah-buahannya untuk makanan manusia. Rumput makanan binatang, buah-buahan, sayuran makanan manusia. Hanya kita yang ada berbeza makanan, iaitu rumput dan makanan sayur untuk manusia. Ya. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghamparkan bumi untuk kita hidup, semua itu adalah perkara-perkara kecil saja. Seperti mana ayat yang sebelum ini nyatakan, adakah kita diciptakan kita ini susah? Tidak. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita senang. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini semuanya senang. Tetapi bagi manusia, janganlah berlaku sombong, jangan berusaha berlaku angkuh dengan kehebatan pada diri sendiri. Diri sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan hadirin yang sekalian, itulah dua daripada ayat 27 hingga 23 yang sempat kita tafsirkan pada malam ini. Semoga menjadi pengajaran untuk kita. Di kesimpulan daripada ayat ini, kita mengetahui lebih dekat lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sekalian makhluknya di muka bumi dan di alam ini. Sedangkan muka bumi ini, di alam ini adalah tugasnya untuk menjadikan manusia ini menghambakan dirinya kepada Maha Pencipta. Bila kita yakin bahawa penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala setiap sesuatu itu, maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita mengetahui bahawa sebenarnya kita sebagai manusia ini, janganlah kita melakukan sombongan. Kehebat mana pun kita, tapi kita jangan lupa bahawa kehebatan kita itu adalah milik dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup dan kita akan mati. Kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan kembali juga kepadanya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا فهما، اللهم نور بنور علمك، اللهم عبدنا النسيان، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.